tengok yang kedua. So, yang ini dah selesai. Kita tengok yang kedua. So, yang kedua, soalan dia A sub N sama dengan 2 A sub N tolak 2 tambah 5. So, adakah ini linear homogeneous recurrence relation? So, kita cuba bandingkan ya dengan nilai yang yes tadi. So, kita lihat. Yang pertama, A sub N sama. So dia ada AN tolak 1 dia tak ada, tapi dia ada AN tolak 2 di sini, tak kisah. Tapi di bahagian belakang ni kalau pelajar lihat, dia tak ada A. Dia tak ada nilai A. So disebabkan nilai ni ditambah dengan 5 tanpa sebarang pendaraban, maka ini bukanlah linear homogeneous recurrence relation. So, bila artinya dia tak ada darjah. Dia tak masuk dalam kategori yang sebelah ni. Kita tengok contoh yang ketiga pula. Lihat di sini. A sub N. Okey, sama. Di sini A sub N minus 1. Dan dia ada A sub N minus 2. Okay, bezanya di sini dia ada tarak. A sub N tu dah betul. Tapi disebabkan tanda pendaraban ini, maka ini juga bukanlah linear homogeneous recurrence relation. So, untuk mendapatkan linear homogeneous recurrence relation, operasi yang boleh ada cumalah tambah dan tolak. Dan setiap nilai perlu ada perkali seperti 1 atau 2 dalam contoh yang pertama, perkali kena ada. Dan yang kedua, dia perlu didarabkan dengan A sub atau B sub atau berapa sub berapa. Dia tak boleh ditinggalkan kosong seperti dalam contoh yang kedua. Okay, kalau tambah 5 saja, bermaksud ini bukanlah linear homogeneous recurrence relation. Dan sekiranya operasi yang dijalankan bukanlah operasi penambahan atau penolakan, sekali lagi, itu bukanlah linear homogeneous recurrence relation. Okay. Tadi saya dah sebutkan dalam mempelajari berkaitan dengan recurrence relation, kita akan berjumpa dengan teorem. Teorem yang membezakan di antara recurrence relation dan mathematical induction. Dalam recurrence relation, kita akan berjumpa dengan satu teorem yang mempunyai dua syarat yang berbeza. Bahagian yang berwarna merah di situ menunjukkan dua syarat yang berbeza tersebut. Okey. Tak apa, kita lihat dulu, kita baca dulu teorem 1. Teorem 1A mengatakan jika karakteristik equation x square minus r sub 1x minus r sub 2 equals to 0, ini persamaan kuadratik biasa, of the recurrence relation A sub n equals to r sub 1, A sub n minus 1 plus r sub 2, A sub n minus 2 has two distinct roots, S1 and S2, then A sub n equals to U S sub 1 to the power of n plus B S sub 2 to the power of n, where U and V depend on the initial condition, is the explicit formula for the sequence. Okey. So, ciri-ciri penting di dalam pembacaan teorem 1 yang saya lakukan tadi adalah pertama, characteristic equation. Yang kedua, roots. So, dalam mendapatkan pengiraan untuk recurrence relation, pelajar perlu mencari characteristic equation dan pelajar perlu mencari roots atau punca. Okey, so apa beza teorem 1A dan teorem 1B? Kita lihat pula
teorem 1B dulu. Sebelum kita tengok kesimpulan yang warna merah tu. Di sini kita lihat teorem 1B. Teorem 1B menyatakan if the characteristic equation sama macam tadi, x square ni sama, has a single root, s saja. Tadi ada s sub 1 dan s sub 2. Kali ni kita ada s sahaja. The explicit formula yang kita dapati adalah a sub n equals to u times s to the power of n plus v times n times s to the power of n, where u and v depend on the initial condition. Okay. Kita tengok sekali lagi, di sini pun ada characteristic equation dan juga root. Dalam membezakan kedua-dua teorem 1 dan teorem 2, pelajar perlu mencari characteristic equation dan kemudian mencari root atau punca. Punca tersebut, apa kegunaan teorem 1A dan B? Teorem 1A dan B, kita lihat di bahagian merah ni. Digunakan untuk menentukan, sini saya bulatkan, explicit formula. Kenapa perlu explicit formula? Explicit formula diperlukan sebab ini adalah bentuk jawapan yang pelajar perlu cari. Jawapan untuk recurrence relation adalah dalam bentuk explicit formula. Mana ada explicit formula? The explicit formula is shown here di bahagian anak panah merah bawah ni. Dua-dua ni adalah bentuk jawapan untuk recurrence relation. Kalau kita ada dua punca yang berbeza, kita akan gunakan teorem 1A dengan bentuk jawapan di bahagian atas. Sekiranya selepas pengiraan, pelajar mendapati satu punca yang sama. Dia ada dua punca, tapi punca tersebut sama. Sebagaimana kita maklum, bila kita lakukan pengiraan melibatkan persamaan kuadratik, kita akan dapatkan punca. So, kita dapat dua punca yang sama, maka pelajar akan gunakan teorem 1B sebagai asas untuk menulis explicit formula yang diperlukan. Okay. So, kedua-dua ini pelajar perlu maklum dan bezakan. So, apa beza di antara teorem 1A dan 1B selain daripada bilangan punca? Yang kedua, perbezaannya adalah dalam teorem 1A, dia ada F sub 1, S sub 2. S sub 1 dan S sub 2 kedua-duanya adalah punca yang berbeza tersebut. Dalam teorem 1B, kita cuma ada S. Kedua-dua nilai S sub 1 dan S sub 2 nanti tadi telah dijadikan sebagai satu nilai yang sama, iaitu S. Dan perbezaan kedua, dalam teorem 1B, nilai di bahagian belakang perlu didarabkan dengan N. Tengok ya, di bahagian 1A, dia tak darab dengan N. Bahagian 1B didarabkan dengan N. Tapi untuk kedua-dua teorem, pelajar perlu mencari U dan juga V. Sebab itu perlukan nilai awal tadi atau initial condition. Jom kita cuba lihat contoh pengiraan yang melibatkan recurrence relation. Okey. So, kita akan lihat dengan contoh soalan tadi. Saya bagi peluang untuk pelajar salin dulu. Saya niat salin soalan yang diberikan. Ini soalannya.
Siapa nak salin, saya bagi peluang untuk salin dalam 2-3 minit dulu. Sebelum teruskan mencari characteristic equation. Okay, salin tu. Okay, dah salin. Kita lihat bagaimana untuk mencari characteristic equation. Soalan kali ini adalah tadi kita lihat dia ada ungkapan C sub n sama dengan 3 C sub n minus 1 tolak dengan 2 C sub n minus 2. So, nilai itu yang kita akan gunakan. So, daripada soalan yang diberikan, okay, kita akan gunakan nilai-nilai ini untuk mendapatkan characteristic equation. So, yang pertama adalah dalam persoalan ini kita akan gunakan nilai C.
Ini sangat penting untuk diketahui. Sekiranya nilai yang digunakan adalah C, nanti jawapan kita pun adalah dalam bentuk C juga. So kena ingat balik dan lihat kepada soalan untuk menentukan jawapan kita nanti. Kita gunakan C, jawapan kita nanti akan ada C je. Kalau kita diberikan characteristic equation B sub n, maka jawapan kita pun nanti ada B. Kalau characteristic equation yang diberikan adalah R, maka jawapan kita nanti pun ada R. Okay, so sekarang semua dalam soalan kita adalah C. 3, C sub n minus 1, 2, C sub n minus 2. Nanti jawapan pun akan ada C. Yang pertama, kita akan tukarkan daripada bentuk C ni menjadi bentuk characteristic equation. Macam mana nak cari dalam mendapatkan nilai characteristic equation? Ketua diberikan di sebelah kanan. Replace C sub n dengan X kuasa 2. Kalau C sub n digantikan dengan X kuasa 2, maka C sub n minus 1 adalah X kuasa 2 tolak 1. Dan C sub n minus 2 adalah X kuasa 2 tolak 2. As long as kita boleh tukarkan C sub n dengan X kuasa 2, maka kita boleh mencari nilai characteristic equation. Okay. Dengan penukaran tersebut, C sub n di sini kita akan tuliskan sebagai X kuasa 2. Okay, tolak, dikekalkan. 3, dikekalkan. C sub n minus 1 is replaced with X to the power of 1. 2 tolak 1 adalah bersamaan dengan 1. Tambah, dikekalkan. 2 dikekalkan C sub n minus 2 kita gantikan dengan X to the power of 0. 2 tolak 2 adalah bersamaan dengan sifar. So sekali lagi kita akan gunakan beberapa sifat berkaitan, iaitu X pada kuasa 1, X pada kuasa 1, X to the power of 1 adalah bersamaan dengan X. X to the power of 0 is equal to 1. So this is very important untuk membantu kita mendapatkan punca. Lihat di sini, di bahagian characteristic equation sama dengan berada di tengah. Bila kita nak cari characteristic equation, kita bawa semua nilai yang berada di belakang ni ke hadapan dan kita samakan dengan nilai sifar. Kenapa kita samakan dengan nilai sifar? Kerana kita perlu untuk dapatkan punca ataupun roots. So one of the ways to get a root is to equal your equation with 0. So now, bila kita simplify, we are going to get x square minus 3x plus 2 equal to 0. Ini adalah dalam bentuk quadratic equation. Persamaan kuadratik. So this one is very simple to solve. Sangat mudah untuk diselesaikan. Kaedah yang boleh dipilih, yang biasa dipilih adalah menggunakan pemfaktoran. So as is shown here. Nilai yang kita ada tadi adalah X kuasa 2 tolak 3X tambah 2 bersamaan dengan sifar. Sama ada tekan kalkulator atau gunakan Mr. X untuk dapatkan pemfaktoran, pelajar akan mendapatkan 2 kurungan.
Kurungan pertama adalah X tolak 1. Kurungan kedua adalah X tolak 2. Sama dengan sifar dikekalkan. Untuk mendapatkan punca, what you should do adalah samakan nilai dalam kurungan pertama which is X minus 1 dengan sifar di sebelah kanan dan samakan nilai kedua which is X minus 2 dengan sifar. The rest is just solving the equation. X minus 1 equals to 0. Ini bermaksud X equals to 1. X minus 2 equals to 0. Ini bermaksud X equals to 2. So, sebaik saja pelajar dapat X nilai-nilai X, maka pelajar telah berjaya mencari root atau punca untuk characteristic equation. Saya ulang sekali lagi. This one is your characteristic equation. So if you were to find your characteristic equation didapati daripada soalan dan kita tukarkan nilai X as C to the power C sub n dengan X to the power of 2. Yang lain nilai ditolak berturutan dengan apa yang kita gantikan. So characteristic equation is always given as a quadratic equation dalam bentuk ungkapan kuadratik. So, dalam kes ini, dalam contoh yang pertama ini, pelajar akan dapat root pertama 1, root yang kedua adalah 2. Ini bermaksud we have two distinct root, maksudnya dua punca yang berbeza. Kita lihat secara jelasnya nombor 1 dan nombor 2 adalah nilai-nilai yang berbeza. Disebabkan itu, jawapan akan menggunakan teorem 1A. Maksudnya nanti jawapan pelajar adalah dalam bentuk ini. Daripada teorem tadi, kita boleh lihat jawapan kita akan ditulis dalam bentuk ini. Di mana jawapan akan ada dua punca iaitu S sub 1 dan S sub 2. Kaedah yang di atas ni adalah untuk menyemak kembali. Betul tak pemfaktoran yang dilakukan? So, kita dah fakturkan X tolak 1, X tolak 2. So, kita cuba kembangkan. So, X darab dengan X, pelajar akan dapat X kuasa 2. X darab dengan 2, pelajar akan dapat negatif 2X. Negatif 1 darab dengan X, pelajar akan dapat negatif 1X. Dan negatif 1 darab dengan negatif 2, pelajar akan dapat 2. Selepas dipermudahkan, pelajar akan dapat kembali nilai asal iaitu X square minus 3X tambah dengan 2 iaitu karakteristik equation tadi. So, ini menunjukkan pemfaktoran yang kita lakukan adalah benar. Okey, tapi tidak perlu tunjukkan apa persemakan ini di dalam pengiraan masing-masing. Ini cuma untuk membantu pelajar untuk menyemak jawapan yang dilakukan sahaja. Sekiranya pelajar mahir menggunakan kalkulator untuk mendapatkan nilai punca, pelajar juga dibenarkan untuk menggunakan kalkulator untuk mendapatkan nilai punca. Kita sambung lagi pengiraan kita. So, selepas daripada mendapatkan dua punca yang berbeza tersebut, kita tulis balik dulu semua maklumat yang ada. Okey, so ini adalah semua maklumat yang kita ada tadi. Okey. Apa maksudnya semua maklumat yang kita ada? Ini adalah soalan. Ini adalah punca pertama, S sub 1 sama dengan 1, S sub 2 sama dengan 2. Ini adalah bentuk jawapan.
A sub n sama dengan U darab dengan S sub 1 to the power of n plus B darab dengan S sub 2 to the power of n. Saya kata tadi, bila soalan adalah dalam bentuk C, maka kita akan tukarkan format jawapan pun ke dalam bentuk C. Iaitu dilaksanakan di bahagian bawah sini. Di mana sahaja ada A digantikan dengan C. Soalan kita adalah C. Ini merujuk kepada ini C. Ini pun kena tukar jadi C. Okey. Langkah seterusnya adalah kekalkan nilai C tersebut. Kalau kita gantikan S sub 1 1, so gantikan tempat S sub 1 dengan 1. S sub 2, gantikan S sub 2 dengan 2. So kita adalah C sub n sama dengan U darab dengan 1 to the power of n tambah dengan V darab dengan 2 to the power of n. So, untuk menyelesaikan dan dapatkan nilai U dan V, kita perlukan initial value tadi. Di mana nak dapat initial value? Initial value ini diberikan di dalam soalan asal. Soalan asal dah berikan nilai C1 bersamaan dengan 5 dan C2 bersamaan dengan 3. Untuk siapa yang salin tadi. Kalau yang tak salin, boleh lihat balik, saya tunjukkan kembali ya. Okay, then it is given the initial condition C sub 1 equals to 5 and C sub 2 equals to 3. Dia memang bagi dah nilai itu untuk pelajar lakukan pengiraan. Kalau S, boleh, tak ada masalah Amirul. Dia akan dapat jawapan yang sama juga. Kedudukan dia bertukar tapi tak ada masalah. Okay, jawapan dia tetap dalam bentuk yang sama. Saya kira walaupun kamu tukar S sub 1 jadi 2, dalam kes ni lah, kes yang ada di hadapan saya ini, ada pelajar tanya, sekiranya kita terbalikkan, nilai ini tukar ke sebelah sini, nilai ini tukar ke sebelah sini, tak ada masalah. Nanti jawapan kita adalah bergantung apa yang kita tulis di sini. So, kita kena cari nilai U dan V. Okay. So C sub 1 equals to 5 dan C sub 2 equals to 3. Tengok betul-betul ya. Sini selalu confuse sikit. So C sub 1 berlaku bila N sama dengan 1. So disebabkan C sub 1 berlaku when N equals to 1, you are going to replace all the values of N with 1. So sini ada N gantikan dengan 1. Sini ada N gantikan dengan 1. And in the end, keseluruhan C sub 1 equals to 5. So, keseluruhan persamaan ni kita samakan dengan 5. So, apa yang berlaku di bahagian bawah ni adalah kita permudahkan. Kat sini pun perlu berhati-hati. 1 kuasa 1 adalah bersamaan dengan 1. Jangan ringkaskan, tulis saja dulu. 1 kuasa 1 darab dengan U tambah 2 kuasa 1 adalah bersamaan dengan 2. Tuliskan saja 2 kuasa 1 darab dengan V bersamaan dengan 5. So, untuk yang kedua, sini C2. C sub 2 bermaksud N adalah bersamaan dengan 2. So, kita akan gantikan semua nilai N dengan 2. Sini 2, sini pun 2. And then, what you have here is 1 kuasa 2 darab dengan U tambah dengan 2 kuasa 2 darab dengan V. C sub 2 adalah bersamaan dengan 3. Maka kita gantikan keseluruhannya sama dengan 3. So, sekarang kita ada persamaan pertama dan persamaan kedua. Kenapa kita biarkan dalam bentuk itu? Kita biarkan dalam bentuk yang sama untuk memudahkan kita lakukan pengiraan untuk melihat
pattern atau bentuk yang boleh kita lakukan. Sama ada kita nak lakukan operasi penghapusan ataupun kita nak lakukan operasi penggantian. Dua kaedah ni untuk menyelesaikan persamaan serentak. Okey. Sekarang boleh lihat di bahagian atas ni adalah kedua-dua persamaan 1 dan persamaan 2. So dia ada persamaannya. Kita perlu mencarikan nilai U dan V. So setelah kita kenal pasti bentuk, kita bolehlah mudahkan. So 1 kuasa 1 adalah persamaan dengan 1. 1 darab dengan U, kita akan dapat 1U. 2 kuasa 1, kita akan dapat nilai 2. 2 darab dengan V, kita akan kekal dengan 2V. Bawah, 1 kuasa 2 adalah bersamaan dengan 1. 1 darab dengan U, kita akan dapat 1U. 2 kuasa 2 adalah bersamaan dengan 4. Didarab dengan V, kita akan dapat 4V. So, di bawah ni adalah permudahan untuk persamaan 1 dan persamaan 2. Okay. Di sini saya guna kaedah penggantian. Saya selesaikan satu nilai dan masukkan ke dalam nilai yang lagi satu. Tak ada bentuk format untuk selesaikan as long as you get the answer. Secara umumnya ada dua kaedah untuk melakukan penyelesaian bagi persamaan serentak. 1, penggantian. 2, penghapusan. Pelajar boleh gunakan mana-mana kaedah yang disukai atau yang lebih memudahkan. Kerana mana-mana kaedah pun akan memberikan jawapan yang sama. Ia bergantung kepada kepantasan pelajar mengira menggunakan kaedah tersebut. Okay. So, selepas saya lakukan penggantian dalam 1, saya akan dapat nilai V bersamaan dengan -1. Saya ambil nilai V -1 dan saya gantikan dalam ungkapan yang saya bina tadi. Dapat pula nilai U. U sama dengan 7. Terus sekarang saya berakhir dengan dua nilai. Iaitu U7, V -1. Sebab tu saya perlukan dua nilai awal tadi. Tanpa dua nilai awal atau sekiranya pelajar tersilap memasukkan nilai awal, maka pelajar tidak akan dapat kedua-dua nilai U dan juga nilai V. So, dengan menggunakan teorem 1A tadi, kita ada yang ini. So, sekarang kita nak gantikan U7. Okay. U7, so gantikan 7 di tempat U. V -1, gantikan -1. Yang lain adalah nilai yang telah kita dapat dari Cn, sebab soalan dia adalah C sub n. 1 daripada punca. 2 daripada punca. Dan yang paling penting sekali di sini, M itu tidak ditukarkan, ditinggalkan seadanya. So, kita dapat balik explicit function tadi. So tujuan utama kita lakukan recurrence relation adalah untuk mendapatkan explicit function ini sahaja. Kita lakukan pengiraan untuk mencari punca 1 dan 2. Kemudian kita lakukan pengiraan untuk mendapatkan nilai U dan V. Setelah kita berjaya dapatkan punca dan U dan V, langkah terakhir adalah memasukkan kembali ke dalam format explicit function ini sebagai jawapan. Sekiranya pelajar tersilap mengambil teorem, maka jawapan pelajar pun akan tersilap. Kena kenal pasti berapa punca yang ada. Sama ada dia adalah satu punca yang sama
ataupun dua punca yang berbeza. Dalam kebanyakan kes, pelajar selalunya akan menjumpai dua punca yang berbeza. Kita buat sedikit latihan ya. So, diberikan persamaan A sub n adalah bersamaan dengan A sub n minus 1 tambah 2 A sub n minus 2. Okay, cuba cari karakteristik equation dan typekan di bahagian komen. Saya bagi masa 5 minit untuk mencari karakteristik equation sebelum kita bincangkan. Okey,
Sekarang kita cuba semakkan dan lihat sama ada pelajar berjaya mendapat jawapan untuk mendapatkan karakteristik equation. Maksud Amirul Rafiki bagi x square tolak x tolak 2. Kita cuba semak ya Amirul. Okay. So yang pertama kita ambil bentuk soalan yang diberikan, iaitu A sub n adalah bersamaan dengan A sub n minus 1 tambah dengan 2 A sub n minus 2. Langkah pertama adalah membawa kesemua sebutan ini ke sebelah kiri. Kita akan ada A sub n tolak dengan A sub n minus 1 tolak dengan 2 A sub n minus 2 sama dengan sifar. Sekarang kita akan replace A sub n dengan x square. So A sub n akan jadi x kuasa 2 tolak A sub n minus 1 akan jadi x dan tolak 2 A sub n minus 2 akan jadi x. This one is x1, this one is x to the power of 0. Next, we simplify. So we are going to get x squared minus x minus 2 equals to 0. So, betul jawapan Amirul Rafiki. So, Tania. So, now daripada characteristic, now this one is known as the characteristic equation. Characteristic equation. Panjang sangat. Okay. So, from this characteristic equation, cuba faktorkan pula. What are the values that you can obtain? Saya bagi lagi 2 minit untuk faktorkan. Itu kita bincangkan.
Okey. Kita tengok sini apa nama laju kira-kira Usamah kan bagi X tolak 2, X tambah 1 sama dengan sifar. Cuba kita semak betul ke tak. Daripada karakteristik equation X square minus X minus 2, ya betul. Kita dapat X tolak 2, X tambah 1. Pandai Usamah, tahniah. Terus kita dapat sama. Okay, pandai sama tahniah. So daripada nilai ini kita perlu keluarkan dan tunjukkan. Yang pertama kita ambil X tolak 2 samakan dengan sifar. X tambah 1 samakan dengan sifar. Setelah diselesaikan kita akan dapat nilai X bersamaan dengan 2 dan X bersamaan dengan tolak 1. Apa yang ditunjukkan oleh pengiraan ini? Pengiraan ini menunjukkan S sub 1 kita adalah 2 dan S sub 2 kita adalah minus 1. This then shows that we have two distinct roots, iaitu dua punca yang berbeza. Okay. So, kita akan gunakan teorem 1A dalam jawapan kita nanti. Okay. So, yang lain yang selepas daripada ini semuanya adalah pengiraan yang melibatkan pencarian dan memasukkan nilai awal tadi. Okay, saya tinggalkan ini sebagai latihan. So, untuk dapatkan jawapan, saya tunjukkan di bahagian belakangnya. Jawapannya ada di sini. Okay, ini adalah jawapan dia. Dan lakukan pengiraan, pelajar akan dapat U adalah bersamaan dengan 3 dan V adalah bersamaan dengan negatif 1 dan digantikan, pelajar akan dapat A sub N adalah bersamaan dengan 3 darab dengan 2 to the power of N tolak dengan negatif 1 to the power of N. Cuba kira dan dapatkan nilai untuk jawapan ini bagi eksplisit formulanya. Okay, so sebelum bersurai, pastikan pelajar ingat ya, esok ada test 1 bahagian 2. Untuk lagi 10% markah. Okay, saya letakkan attendance di bahagian komen. So, pelajar boleh catatkan attendance masing-masing. Okay, so esok pukul 9 hingga pukul 10 pelajar akan buat test 1 bahagian 2 untuk 10% markah terakhir. And then minggu depan pada 18 bukan, ni Februari. Sekejap minggu depan, betul lah 18. Pada hari Khamis, hari inilah 17 hari bulan, pelajar akan menduduki penilaian yang kedua iaitu test 2. Final lah, final assessment. So saya akan letakkan di bahagian Google Classroom. So final assessment perlu diduduki. Siapa yang tidak duduk final assessment akan gagal subjek ini. Dan bukan duduk saja. Selain daripada menduduki final assessment, pelajar juga perlu lulus 10% daripada markah final assessment tersebut. So, apa yang masuk dalam final assessment telah dinyatakan di dalam Google Classroom. So, sila lakukan ulang kaji. Gagal final assessment atau tidak berjaya menduduki final assessment bermaksud pelajar akan gagal subjek ini dan terpaksa mengulang kembali pada semester hadapan. Okay, so ada soalan boleh tanya sekarang. Kalau tak ada, sila isikan attendance dan kita akan jumpa esok untuk your test number 1 part 2 untuk 10% carry mark kamu. That will be the end of your carry mark
40%, and then after that tomorrow saya akan keluarkan markah lah. So the next week 17 hari bulan adalah your final assessment. So just make sure kamu bersedia dengan final assessment, but this one is very important. So, okay. So since you don't have any question, that should be all for today. Kita tutup kelas kita hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Do not forget to tandakan soal selidik pembelajaran dalam mana? E-portal E-portal pelajar. Portal pelajar lah. Tak tahu yang baru tu nama apa. Tapi kena tandakan lah soal selidik pembelajaran tu. Tolong tandakan nanti. Sebelum menduduki peperiksaan, kena tandakan dulu di bahagian soal selidik PDP tu. Okay, so with that, salah dan silap saya minta maaf. Assalamualaikum. Thank you, Madam. Sama.